Bertemu kembali rentasan berita edisi 1474 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Fitnah bangsat pencacai PM. Benarkah Hadi seorang ulama? Antara bodoh dan buat bodoh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Galak sekarang ni walanun cuba nak spin cerita dan kenyataan saya berkenaan cyber trooper yang dibayar. Barisan Nasional has made no secret of its IT and new media arm. It has also been openly courting pro-Barisan online activists. In November 2018, it held its biggest rally of cyber troopers in Kuala Lumpur, attracting more than 3,500 people. Syarul Emma was once a leading pro-Barisan cyber trooper. For the 2013 elections, Emma says she orchestrated a network of 80 pro-Barisan cyber troopers. Contohnya 80 orang, satu orang pun ID pun minimum 10. So dalam satu ID ada banyak. Pada tahun 2019 ada keluar video saya diinterview oleh CNA, malah Wired Magazine, berkenaan dengan cyber trooper yang berbayar. Kenyataan saya dirakam sebenarnya sebelum PRU 14, tapi dikeluarkan selepas PRU 14. Kenyataan saya sebenarnya ketika itu merujuk pada Parti Barisan Nasional yang membayar cyber troopernya untuk menyerang Pakatan Harapan. Ketika itu digelar Pakatan Rakyat, belum ada lagi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan wujud selepas PRU 14. So jadi semua kenyataan saya dipotong-potong. Saya menerangkan apa itu cyber trooper dan apa itu Red Bin Army. Cyber trooper ni biasanya tergolong daripada kalangan ahli-ahli parti yang dibayar untuk membuat awareness berkenaan dengan parti-parti politik mereka atau menyerang pihak lawan parti politik mereka. Dan konsep Red Bin Army pula sama seperti cyber trooper daripada Barisan Nasional, RBA daripada Pakatan Rakyat ketika itu. Saya telah menjelaskan dan menerangkan secara terperinci kedua video saya, interview saya daripada Cool FM juga, Cool 101 juga dipotong-potong. Cool FM tu berjalan selama 1 jam tapi dipotong hanya 15 second. Sama seperti temu bual saya di CNA. Temu bual tu sepanjang 45 minit tetapi dipotong 15 second untuk ambil bahagian yang mereka nak saja. Mereka tidak ambil bahagian di mana ketika itu Barisan Nasional membayar cyber trooper dia berjutaan ringgit untuk memfitnah Pakatan Rakyat. Dan dekat Cool FM, kalau cyber trooper ni tak tunjuk muka, tapi kalau Ratu Naga nampaknya dah dikenali ramai, dia semakin berani untuk keluarkan pelbagai kenyataan-kenyataan. Jadi bagaimana, adakah memang itu yang awak rasakan memang awak nak buat? Kenapa tidak hanya di belakang media sosial saja? Kenapa awak kali ini tampil untuk nak bagi tahu inilah dia, ini yang sedang berlaku sekarang, cyber trooper ada, apa yang saya rasa betul saya akan keluarkan. Sebab saya gunakan pendekatan berani kerana benar. Sebab tu saya tunjuk muka saya. Sebab kalau kita nak bawa sesuatu perkara dan saya nak katakan benda yang saya bawa tu betul dan saya nak convincekan seseorang tu, saya kena tunjuk diri saya sendiri. Kalau pakai fake ID, siapa yang nak percaya kan? So lagi satu pun saya bawa new education. Sebab zaman sekarang ni terlampau banyak application yang wujud dekat media sosial. Saya berharapkan rakyat Malaysia ni lebih suka menilai. perkara yang sama juga saya bagi tahu. Dan for your information guys, okay, IRI sendiri dah menyatakan
dia sendiri yang bagi tahu dia telah mendanakan sejumlah wang yang sangat besar kepada Parti Pembangkang Barisan Nasional ketika itu. Siapa Parti Pembangkang Barisan Nasional ketika itu? Pakatan Rakyat lah, selama 20 tahun. So, IRI, we had worked in Malaysia with opposition political parties since 2002. And guess whose funding we did it with? The National Endowment for Democracy. Because guess who wouldn't fund democratic political party work in Malaysia? The USAID Agency for International Development and the State Department, because they, I think the reflection was, gosh, this is kind of a one-party system. This is a bad use of our funds. And two, Malaysia is kind of a valuable military partner. So for 15 years, working with NED resources, we worked to strengthen Malaysian opposition parties. And so I visited, and I was sitting there with many of the leaders, the new leaders of this government, many of whom were just our partners we had been working with for 15 years, and one of the most senior of them, who's now one of the people running the government, said to me, gosh, IRI, you never gave up on us even when we were ready to give up on ourselves. Here we are. That's a tribute to them, not a tribute to us, but it's an example of playing the long game. And Saya menceritakan keadaan di mana cyber trooper dibayar, RBA dibayar. Saya explain untuk keluarkan cerita fitnah, spin fakta, memburuk-burukkan image. Dan saya sekarang ni tak ada dalam mana-mana parti. RBA biasanya ada dalam PH. Cyber trooper biasanya dalam BN. Kalau saya tak ada parti, macam mana saya nak jadi RBA atau cyber trooper? Saya tak ada parti. Faham tak? Saya bukan Perikatan Nasional. Adakah harga barang hari ni mahal itu adalah satu fitnah? Adakah ringgit jatuh hari ni adalah satu fitnah? Adakah IRI, iaitu yang kita tahu mereka ni daripada golongan Yahudi, mendanakan Pakatan Rakyat ketika itu adalah satu fitnah? Itu kenyataan daripada orang IRI sendiri, bukan saya. Macam mana nak tuduh saya ni yang dibayar sedangkan saya tiada parti? Saya tak ada dalam Bersatu ke PAS ke atau gerakan, tidak. Saya hanya seorang influencer yang terkesan dengan keadaan sekarang dan mempunyai pengalaman politik selama lebih 15 tahun. Saya menceritakan apa yang saya tahu ketika saya di dalam Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kalau kau nak tahu apa itu cyber trooper, saya tunjukkan. Orang yang sedang menyebarkan kata saya ni memkaki fitnah adalah cyber trooper. Tak percaya, saya tunjuk. Lihat berita ni. Lihat. Inilah cyber trooper. Nampak? Penuh dengan cerita Madani, Perpaduan, Anwar Ibrahim, Amanah. Jom channel ni milik Amanah. Adakah satu berita yang betul-betul legit berbahasakan menggunakan bahasa-bahasa macam ni? Kata cyber trooper bangsat apa semua, gunakan kata-kata kasar. Nampak tak? Berkokok siang malam, tapi ekor bergeluman tahi. Jijik sungguh permainan pengkhianat nasional dalam politik di Malaysia. Gilakan jawatan dan kuasa sehingga lupa diri, hilang kewarasan serta lupa hukum hakam. Paling menyakitkan, ia diketuai oleh Tuan Guru yang kononnya ulama muktabar dan anak Tuan Kiai. Kemudian diiringi takbir oleh Pak Walaun yang kononnya taat kepada pemimpin bangsat sebegini. Kami rakyat Malaysia menyeru pihak berkuasa akan mengambil tindakan segera dan memberkas pelaku-pelaku biadab yang dilaporkan dan dihadapkan ke muka pengadilan. Tiada maaf bagimu, ini bukan kali pertama, dan ingat, dosa memfitnah tidak dapat ditebus. So jadi siapa yang cyber trooper sekarang? Kau ke saya? Kan? Pernikahan diri